Okay, so cikgu akan refer kebanyakannya memang cikgu akan referkan buku teks lah. Sebab buku teks ni macam lengkap lah. Lengkap. Okay, sebelum tajuk kita hari ini adalah pilih atur dan gabungan. Okay, pilih atur dan gabungan. Dia kalau ikut, cikgu tak pasti this year punya format macam ni, tapi ikut tahun-tahun sebelum ni, dia keluar satu soalan saja. Bab yang pendek lah, bab yang pendek. Okay, pilih atur dan gabungan. Okay, sebelum kita pergi mendalam lagi kat sini. Okay, cikgu nak tengok yang bahagian ni, sudut ada muka surat, buku teks ni, muka surat 137 ni dia buat peta minda kan, sekali dia tahu apa nak belajar hari ni. Okay, dia sebenarnya pilih atur gabungan ni kita guna masa contoh kita nak buat nombor plate kereta kan, JPJ nak buat nombor plate kereta, dia nak gabungkan huruf dengan nombor. So berapa banyak jenis dia boleh gabungkan, itu prinsip pilih atur dan gabungan lah. Berapa banyak nombor yang dia boleh gabungkan menggunakan huruf, contoh huruf A nombor 1, 2, 3. Berapa banyak jenis dia boleh buat nombor. A 1, 2, 3 boleh, 1A, 2, 3 boleh, 2, 3A, 1 boleh. Berapa banyak dia punya kira tu. Yang itulah pilih atur dan gabungan. Dia gabungkan nombor tu dan berapa banyak cara kita boleh pakai. Okay, so pilih atur dan gabungan ni sebenarnya dia ada dua lah. Satu pilih atur dan gabungan lah, dipecah pada dua. Okay, tapi sebelum tu dia ada pedua pendarapan lah kat atas ni kan. Okay, kita baca ya. Jika sesuatu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan satu peristiwa kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua peristiwa boleh berlaku dalam M darab N cara. Okay, contoh dia macam ni je. Kalau awak ada, awak nak padankan baju dengan tudung so awak ada 3 baju. Lepas tu awak ada 2 tudung kan, awak nak padankan. Contoh baju awak ni ABC. Tudung awak ni DE contoh. Sama ada A boleh pakai dengan D, ataupun A boleh pakai dengan E, ataupun B boleh pakai, baju B boleh pakai dengan tudung D, ataupun baju B boleh pakai dengan tudung E, ataupun baju C boleh pakai dengan tudung E. Jadi O, kenapa jadi O? Okay, baju C boleh pakai dengan tudung D, ataupun baju C boleh pakai dengan tudung E kan. So gabungan dia ada berapa kat situ? Ada 6 kan gabungan dia. So petu pendarapan dia macam ni. Dia kata M darab N cara kan. Maksud dia macam ni. Baju tu ada 3 baju, 3 cara pilihan baju. Tudung tu ada 2. So dia simply darab 3 darab 2 dapat 6 cara. Tak payahlah dia list satu. Ni kita nampak senang lah sebab 3 dengan 2 je kan. Kalau 100 dengan 30, berapa banyak cara kita kena, takkan kita nak buat list satu kan. So dia ambil 3, dia darab dengan 2, dapatlah 6 cara. Tu maksud dia petua pendarapan. So kalau faham Okay, tu maksud petua pendarapan. Okay, so dalam petua pendarapan dia ada dia gabung pecah 2 pula lah. Actually dia tak ada kaitan sangat pun, tapi dia buat peta minda macam tu. Tapi kita tengok pilih atur dan gabungan. Okay, so pilih atur dan gabungan ni, pilih atur dia kata tertib susunan adalah penting. Tertib susunan adalah penting. Yang gabungan, tertib susunan tidak penting. Okay, awak kena tahu beza antara dua ni sebab dalam soalan ni kadang-kadang dia tak cakap ini adalah pilih atur, ini adalah gabungan, dia tak cakap. So awak kena tahu soalan tu pentingkan susunan ke tak pentingkan susunan. Kalau dia pentingkan susunan, kita macam password kan. Contoh password dia pentingkan susunan kan. Kita guna pilih atur lah. Kalau macam dia nak pilih AJK dalam persatuan, nak pilih AJK, nak pilih je. Dia tak nak susun AJK tu, nak pilih je. Yang tu susunan tidak penting kan. Cikgu bagi contoh mudah. Kalau cikgu nak pilih ABC, huruf ABC. Kalau pilih atur ni, dia pentingkan susunan kan. Dia kata ABC lain dengan ACB, lain dengan BAC,
lain dengan BCA, lain dengan lagi CBA, lagi satu CAB, lain. ABC ni dia boleh susun dengan 3 sebab dia pentingkan susunan. So kalau pilih atur nak susun ABC ada 6 cara. Kalau gabungan, Allah, okay, sorry, dia terlari. Okay, so kalau gabungan pula nak pilih ABC dia ada satu cara je, A, B, C, dah pilih lah ABC tu. Dia tak pentingkan susunan pun. So kalau gabungan, satu cara saja untuk susun ABC. Boleh faham ya? Antara beza dua tu lah. Beza yang cikgu bagi contoh simple lah. Okay, kita tengok sikit. Bawah pilih atur tu ada apa. Okay, dia kata bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan diwakili sebagai n tanda seru. Apa maksud tanda seru tu? Okay. N kita panggil dia factorial. Factorial. N factorial. Kalau 5, macam kita ada 5 ni, 5 factorial. Okay, apa maksud factorial ni? Factorial ni adalah, kalau 5 factorial ni maksudnya adalah 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Tu maksud dia. Kalau 3 factorial, maksud dia 3 darab 2 darab 1. Okay, sambil cerita kan ni, boleh saya isi sikit lah nota dekat buku awak kan. Kalau 2 factorial, maksud dia 2 darab 1. Macam tu lah factorial ni, dia darab sampai nombor 1 habis. Kalau contoh 6 factorial, kita boleh tulis 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ataupun kita boleh tulis macam ni, 6 darab 5 factorial. Pun boleh juga. Ya. So, tu maksud dia. Sebab 5 factorial ni mewakili 5, 4, 3, 2, 1 ni lah. So, kita boleh tulis 5 factorial. Okay. Dia sama dengan NPN. Okay. NPN ni, kita boleh, dia ada nanti kita boleh pakai kalkulator juga. Cikgu ajar cara pakai kalkulator. Kalau tekan, tengok kalkulator awak tu ada shift yang darab. Shift darab tu NPR. Kalau shift bahagi tu NCR. P untuk pilih atur, C untuk gabungan. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Lepas tu point yang kedua, dia kata bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila R objek dipilih pada satu masa diwakili sebagai, dia bagi rumus kan, dia bagi rumus. Rumus ni, macam cikgu cakap tadi, kita boleh pakai rumus dia ni ataupun kita boleh pakai kalkulator. Tapi dua-dua kena tahu. Sebab kadang-kadang dia tak boleh guna kalkulator. Dia kena pakai rumus ni juga. So, kena tahu. Okey, ni ada dalam formula lah selalunya. Okey, yang ni pilih atur linear lah. Yang peta atas ni pilih atur yang untuk kita aturkan dalam satu barisan. Satu barisan, linear. Satu barisan. Okey, yang kedua, yang bawah dia tu pilih atur membulat. Yang ni satu subtopik baru lah. Pilih atur membulat, maksudnya kita nak kira bila duduk dalam bulatan. Bila duduk dalam bulatan, lain pula formula dia. Okey, so kalau bulatan kita pakai n tolak 1 factorial. Kalau kita pilih objek tu, kita pakai rumus ni. Nanti kita pergi satu-satu. Okey. Lepas tu satu lagi objek secaman. Secaman ni sebab dia ada macam huruf, dia ada contoh sains kan. Objek secaman ni maksudnya dia ada dua huruf yang sama dalam satu perkataan. Tu maksud dia. Okey, nanti kita pergi satu-satu. Okey, kita go balik kepada page pertama tadi. Okey. Kita tengok ni. Contoh dia nak padankan roti canai, roti naan dan roti jala ni nak makan dengan kuah kari atau dal. Tengok, roti canai boleh makan dengan kari. Satu cara lah boleh makan, kan? Roti canai makan dengan kuah dal, satu cara. Roti naan makan kuah kari, satu cara. Roti naan makan kuah dal,
secara. Gejala ngekari satu cara. Gejala dengan kuah dar satu cara. So ada 6 cara boleh makan roti. Roti dengan kuah. Set sarapan pagi. Set sarapan pagi lah. So ada 6 cara. Adapun kita boleh ambil saja, kalau tak nak list macam tu, kita nak bilangan saja, kita ambil 3 darab dengan 2. Cik cakap tadi lah, dapatlah 6. Kalau ada minuman pula dalam set tu, ada 4 jenis minuman. So nak guna minuman ada berapa set? Ada 3 darab 2 darab 4. Ada 24 cara. Yang ni lah kita panggil dia petua pendarapan. Okay. Okay. Okay, so kita tengok contoh satu. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey. Berapa banyak? Okey, sebiji, maksudnya sebiji dadu kan dia ada 6 muka kan, ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, dan shilling tu dia ada 2 je muka, iaitu ada nombor dan gambar kan. Okey, sama ada kalau dadu ni dia tulis nombor 1 dengan angka, contoh angka pada shilling, ni dadu, ni shilling. Ataupun dadu nombor 1 shilling gambar. So kita nak tengok berapa pasangan, kita dah darab je lah kemungkinan dia. Okay, dadu ada 6 kemungkinan, shilling ada 2 kemungkinan. So 6 darab 2 dapatlah 12. Macam tu je. Okay. B, bilangan cara seorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Okay. Ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Okay. So, awak nak hack telefon adik awak so, ada berapa nombor? Kita nombor SAR kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ni ada 10 kemungkinan boleh letak untuk nombor yang pertama. Ada 4 digit pertama tu ada 10 kemungkinan. Sebab dia kata boleh ulang kan, dia kata dibenarkan, pengulangan digit dibenarkan. Maksudnya digit kedua pun boleh pakai nombor sama juga, so masih 10 lah pilihan awak. Yang ketiga pun 10, yang keempat pun 10. So kita darab semua sekali, dapatlah 10,000 kali awak kena try untuk hack telefon. Kalau dia 4 digit. Okay, ada soalan kat situ? Tak ada. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Okay. Sekarang ni tengok latihan kendiri 4.1 tu. Cuba tengok awak rasa jawapan dia apa. Dapat 3 pilihan warna bagi kemeja, 5 bagi seluar. Cara pandangannya. Berapa jawapan kita? Darat sahaja kan? 15. 15 darat sahaja. Okay. Okay. Yang kedua, berapa bilangan cara set jawapan diperoleh jika terdapat 15 soalan betul dan soalan salah? Bilangan cara set jawapan diperoleh jika terdapat 15 soalan betul atau salah. Sekejap. Dengan cara set boleh 15 betul atau salah. Maknanya 15 darab 2 je kan? Darab 2 salah. Betul ke 15 darab 2 je? Okay, 15 darab 2 je. Sebab jawapan 15 betul atau salah. Maksudnya bilangan cara. Macam tu je, 30. 30. 15 soalan betul dan salah. Oh, cikgu faham. Ada 15 soalan. Okey, maksudnya kalau belah sini ni, contoh ada 15 kan, 1 sampai 15. 15. Yang belah sini tu
betul atau salah je. So yang ni 15 kemungkinan. Yang ni 2 kemungkinan. So 15 darab 2 je lah. Dapat 30. Okay. Then nombor 3. Dia dapat 4 jalan yang menghubungkan antara kuarter A ke kuarter B dan jalan 5 jalan kuarter B ke kuarter C. Okay, cikgu nak pakai ni lah. Ya, sekejap cikgu ambil yang sini nampak sikit. Okay ni. Okay. Dapat 4 jalan yang menghubungkan kuarter A ke kuarter B dan 5 jalan kuarter B ke kuarter C. Okay, kalau tak nampak boleh lukis. A ke B, B ke C. So A ke B ada 4 jalan, ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. B ke C ada 5 jalan. Okey, menggunakan jalan yang sama. Bilangan cara perjalanan pergi dan balik yang boleh dilalui jika menggunakan jalan sama. So, maksudnya A ke B ni 4, B ke C ni 5. 4 dengan 5, 20. Bila balik, dia patah balik C ke B pun jalan sama juga. So, dia tak ada yang lain lah. Tak ada penambahan. Okey, ni A. Okey, kalau B, tidak menggunakan jalan sama. Okey, waktu pergi dia lalu jalan 4 darab 5. Okay. Okay. Waktu balik, jalan yang 5 pilihan ni kan, 5 pilihan ni, dia tak boleh lalu jalan yang dia lalu tadi. So, jalan dia lalu tadi tu kan A ke B, masa pergi macam ni, ABC. Masa balik CBA. Okey, masa balik ni dia tak boleh lalu jalan yang dia lalu tadi. Okey, katakan dia lalu jalan yang ni. Kan? So tak boleh lalu lah. So pilihan dia tinggal lagi 4. So darab 4. Okey, darab dengan yang ni pun salah satu tak ada. Contoh dia salah satu tak ada. So ada 3 pilihan je. 3. Waktu balik So kita darab semua sekali. 4 darab 5 20, 20 darab 4 80, 80 darab 3 16 darab 20 darab 80. 20 80 darab 3. Betul ke cikgu ni? 240. 240 betul lah 240. Okey. Itu maksudnya. Okey, ni 4.1. Okey, kemudian kita tengok balik buku teks tadi. Contoh seterusnya. Perkataan tuah ni. Dia buat perkataan tuah. Lepas tu, macam mana sebenarnya bilangan cara huruf-huruf dalam perkataan tuah boleh disusun sekiranya ulangan huruf tidak dibenarkan. Maksudnya nak susun perkataan tuah tu. Kalau kita buat manually kan, tuah kan. Mungkin jadi apa? U duduk depan pula, utah. Ataupun A duduk depan pula. Ehad. U. Ehad ke. So, kalau kita nak list macam ni, boleh juga. Kita list, kita bilang berapa. Boleh juga cara macam tu, tapi takut kita tertinggal. Okay. So, kalau dari segi formula dia, pilih atur ni, cara untuk kita buat dengan ni, okay, kita tu ada 4 petak. Ada 4 huruf kan. Tu ada 4 huruf. Okay, petak yang pertama, kita tak pakai huruf apa-apa lagi. Kita ada 4 huruf T, U, A, H. Kita masih ada 4 pilihan. Okay, lepas tu petak yang kedua pula, petak yang kedua ni, kita dah pilih lah petak pertama 1 kan. So, tinggal lagi 3 lah petak kedua ni. 3 pilihan boleh isi. Okay, petak yang ketiga pula, kita dah pakai 2 petak tu, 2 huruf tu, kita tinggal lagi 2 huruf. Okay, petak keempat ni, dah pakai 3 dah. 1 huruf je kita kena pakai. Huruf mana kita tak kisah. Nak tahu bilangan kita boleh letak je sebab dia kata tak boleh ulang. Okay, so cara je kita darab je semua. 4 darab 3 darab 2 darab 1. Sama dengan 24.
Ataupun 4.3.2.1 ni kita boleh tulis sebagai 4 faktorial kan, cikgu dah ajar tadi. Cikgu nak tambah sikit. Kalau dia kata dibenarkan ulang. Kalau dia kata dibenarkan ulang maksudnya yang ni 4, yang ni 4, yang ni 4, yang ni 4. Darab je semua. Sebab dibenarkan ulang Yang ni tidak dibenarkan Okay. So n factorial ni dikata sama dengan MPN. MPN tu yang ni sebenarnya benda yang cikgu dah terangkan tadilah. Yang kalau 6 darab 5 darab 4 ditolak 1 tolak 1 tu maksud dia benda ni lah. Jangan risau pula benda lain maksud dia benda ni. Okey, cikgu nak kalau dia tengok kalkulator, boleh try kalkulator awak dia ajar tu. Cara nak tekan dia, awak tekan nombor 4, lepas tu nak cari faktorial tu awak tekan shift. Okey, faktorial tu dia duduk dekat bawah mod tu. Bawah mod dekat x kuasa negatif 1 tu, dia warna kuning faktorial tu. Dapat tu 24 lah. Tak payah darab 4.3.2.1 awak boleh terus tulis 4 faktorial. Jumpa tak kalkulator masing-masing? Jumpa Okey. Okey, tengok contoh 2. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Tak boleh pakai kalkulator pula. Dah tahu guna kalkulator, tak boleh pakai kalkulator pula kan? Tak apa. Sebab dia benda ni senang je. Okey, awak tengok atas tu 11 kan? 11 faktorial, bawah tu 9 faktorial. Cikgu buat walaupun ada penyesuaian cikgu buat juga. Okey, 11 tu awak boleh darab dengan 10. Awak jangan berhenti lagi sampai awak jumpa 9. 9 ni awak boleh terus tulis 9, 8, 7, 6 kan. Tapi awak tak perlu. Awak berhenti dekat 9 faktorial je. Awak tulis macam tu. Sebab awak nak kena potong yang bawah tu. Awak potong macam ni. So dapat 110. Tu je cara dia. Kalau tanpa guna kalkulator ni, dia memang nak tengok jalan kerja. Kalau awak bagi jawapan 110 saja, mungkin tak dapat pun markah. Tengok yang B pula. B macam ni. Allah. Sekejap selalu terkena. Saya kena pakai sarung lengan. Kat mana sarung lengan tu? Okay. Ada kot sarung lengan. Cikgu cari sarung lengan sekejap. Okay. So 6 tu, tengok contoh penyelesaian yang dia buat kan. 6 tu dia darab 5 dan dia darab 4. Dia berhenti sampai 4 faktorial saja sebab dia nak potong 4 kat bawah. 2 tu dia tulislah 2 darab 1 sebab 2 faktorial kan. So bila yang tu kalau 6 darab 5 tu nak guna kalkulator boleh lah kan. Yang tu tak apalah nak guna kalkulator pun. Sebab jalan kerja dah ada kat atas. Okay. Okay, cikgu nak tengok benda ni. Yang N ringkaskan yang berikut. Kadang-kadang soalan tanya macam ni. Soalan dia tweet awak. Ringkaskan berikut. Macam mana nak ringkaskan yang ni? Okay. N faktorial tu, ke atas tu, masih N faktorial sebab kita tak buat apa-apa. So kita kena ubah. Okay. N ke atas tu, kita darab N. Okay, kita darab dengan, faktorial ini kita tolak 1 kan. So sebelah dia kena N tolak 1. Tapi jangan berhenti lagi. Awak berhenti sampai N tolak 2 faktorial. Sebab awak nak potong dengan yang bawah. Macam tu. So potong. So bila nak ringkaskan tu benda ni lah. Boleh faham kot kan. Sebab dia tolak 1 tolak 1 kan. N tolak 2 ni dapat macam mana? Sebab N tolak 1 tolak 1 lagi, dapatlah N tolak 2. Beritahu kalau tak faham beritahu kan, jangan tarik sangat sebab cikgu tak nampak. Cikgu tak fokus kat chatbot, cakap je kalau tak faham. Cikgu nak cikgu ulang ke. Okey, contoh 3. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Sama juga kesnya tadi, ada 5 tempat. Okey, yang petak yang pertama masih ada 5 pilihan. Petak yang kedua ada 4 dah. Petak yang ketiga 3, petak yang kedua 2, petak yang terakhir 1. So 5 faktorial. So carilah jawapan dia iaitu 120. Ataupun dengan kaedah lain, awak boleh buat macam ni juga. 5 huruf
pilih 5. Pin tu untuk pilih atur, pilih 5. Boleh juga. Ni pun 120 juga. Okay. Macam nak guna 5P5 ni, awak tekan nombor 5. Kalau kalkulator lah kira macam mana. Awak tekan nombor 5, awak tekan shift. Tekan shift. Lepas tu awak tekan darab. 5, tekan shift, tekan darab. Dia keluar P kat situ, lepas tu tekan 5 balik. Sebab nak 5P5 sama dengan 120 dia sama maksudnya. 5 huruf susun 5. Itu maksud dia. Okay. Okay, ini kita sampai kepada perkataan yang kita nak penerokaan di mana jika satu perkataan ini disusun secara bulatan. Okay, ni perkataan api. Dia nak susun secara bulatan. Kita tengok. Okay, kalau dari segi linear, susun atas sebaris saja, kita ada 6 cara, iaitu api, pia, pai, ipa ni ada 6. Ada 6 cara kita nak tulis linear. Okay. Pilih atur ada 6 cara. Hari ni cikgu nak masuk pilih atur je. Cikgu tak masuk gabungan. C cikgu tak masuk. Cikgu masuk P je. Pilih atur. Okay. Kalau membulat. Okay. Dia start dengan A kan. Lepas tu P kan dia follow linear tu je. Lepas tu I. Dia start dengan I. A. P. Okay. P. P. I, A. Tapi awak tengok I, A, P, dia sama je. Dia mula dia sambung macam tu kan. A, P, I kan. Dia sambung macam tu. Maknanya dia kira satu je. Kalau membulat tiga-tiga ni kira satu susunan je. Sebab dia bersambung. Dia sambung macam tu je. Kalau yang ni tadi tu API kan. Yang ni dia start dengan AIP. Tapi bila dia bulatan AIP. AIP. Dia nombor 2. So susunan dia 2. Sebab dia kira 3 yang pertama tu sekali satu grup, 3 yang kedua tu satu grup. So bilangan susunan 2. Okay. So caranya kalau kita nak pakai rumus, okay, kita pakai rumus ni. Okay, kita ada 3 huruf, api 3 huruf, kita buat 3 factorial lah. Kita per dengan 3. Rumus kita ni n factorial bahagi n. Okay, ni kita boleh kira dah ni. Iaitu 3 darab 2 darab 1 kan 3 factorial tu. Bahagi 3. Kita boleh potong 3 ni. So 2 darab 1 dapat 2. Ada pun diringkaskan rumus jadi macam ni. Nak alpha yang ni pun boleh. Kan? Maksudnya n kita 3 kan. So 3 tolak 1 factorial. Maksudnya 3 tolak 1 2. 2 factorial lah. 2 factorial tu maksudnya 2 darab 1. Maksudnya 2. Sama juga jawapan Sama je jawapan. Alpha yang ni lah senang sikit kan. Okay. Tengok contoh. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Okey, 6 orang murid sebuah meja bulat. Bulat disebut bulat kan. So awak ambil rumus ni lah, 6 tolak 1. 6 tolak 1 factorial. So 5 factorial, kira je dapat 120. Kalau nak tengok cara video tu, boleh pakai telefon awak lah nanti. Yang ada QR code ni. Okay. Contoh 5. Cari bilangan cara untuk menyusun 12 butir manik berbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey. Tadi orang kan, susun orang kan. Ni susun manik. So bila susun manik tu dia kata ni dekat sudut informasi ni. Manik tu ke arah lawan jam ke arah ikut jam ke, dia sama je. Manik benda yang serupa, benda yang kongruen, serupa. Bukan macam manusia kan lain kan. So bila benda yang serupa, awak kena bahagi dengan 2 macam ni. Bila bukan benda yang serupa, macamnya bila pergi lawan jam, arah jam, susunannya sama saja, benda yang sama saja, awak kena bahagi 2. So tadi 12 butir manik, awak tolak 1 dapat 11 factorial. Okay, 11 factorial ni awak bahagi dengan 2 lah. Okay, awak dapatlah cara menyusun manik tu lah. Kena bahagi 2
Okey. Latihan kendiri 4.2. Kita buatlah sikit takut nanti. Okey, 4.2. Mana? Okey. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai yang berikut. Okey, cikgu nak buat yang B lah. Okey. Okey, 8 faktorial tolak 6 faktorial bahagi 6 faktorial. Okey, tak boleh guna kalkulator. Okey, apa awak boleh buat? 8 faktorial ni awak tukar jadi 8 darab 7 darab 6 faktorial. Atau berhenti situ. Lepas tu, awak tolak dengan 6 faktorial. Macam tu. Lepas tu awak bahagi dengan 6 faktorial. Okay. So, kalau awak lihat kat sini, cikgu tinggal latihan. Cikgu ikut latihan tak? Kita okey betul. Okey. So, awak tengok yang ni kan, dia satu benda kan. 8 darab 7 darab 6 satu geng kan, geng. So, ada 3 lah sekarang ni. So, 3 tu ada 6 faktorial. Bila 3 ada 6 faktorial, awak boleh potong. Okey. So, tinggal lagi 8 darab 7 ada 56. Okey, bila potong tu tak tinggal kosong dia tinggal 1. Mentok 1 bahagi bawah tu 1. So 56 tolak 1 55 bagi 1 55. Itulah jawapan dia. Okey, cikgu nak buat satu. Okey. Nombor 2, cikgu buat perkataan vektor. Okey. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. Okey, vektor ada berapa? Ada 6 huruf. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tanpa ulangan maksudnya pilihan yang ada yang pertama tu ada 6 pilihan, kemudian 5 pilihan, 4, 3, 2, 1. Maksudnya 6 faktorial lah. Ni guna kalkulator kira. Ataupun macam cakap tadi, cara lagi satu adalah buat ada 6 huruf, awak nak pilih 6. 6 pilih 6. Sama juga jawapan dia. Sama je jawapan dia. Ni kira. Sekarang ni dia tak berulang lagi kan? Tak ada yang berulang lagi. Sert, locus, vektor, permutasi tak ada yang huruf yang berulang. So cara dia macam ni lah. Kalau huruf yang berulang nanti, dia lain pula. Okey, nombor 3 ni berapa bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan untuk duduk di sebuah meja bulat di sebuah restoran. Okey. Meja bulat pakai rumus lah. Pakai rumus tadi rumus tadi. Rumus tadi n tolak 1 faktorial yang rumus tadi bila bulat ni orang ni dia tak sama. Kalau ikut jam arah jam lawan jam dia tak sama. So kita buat je lah 7 tolak 1 faktorial jadi 6 faktorial lah. 6 faktorial kira Okey, cikgu tak kira lah. Okey, nombor 4 tu cikgu rasa senang je, boleh jawab sendiri. Okey, setakat tu. Ada soalan? Baru setengah jam kita kan? Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada Cikgu sama sikit lagi Tak sebab ada. ni semua cikgu memang kena detail sikit ni sebab ni tajuk baru Okey. Okey, cikgu balik pada buku teks. Ke surat 125. Okey. Okey, yang ni macam tadi juga tapi okey. Okey, tengok yang contoh teruslah, contoh terus senang. Bilangan cara menyusun perkataan daripada simbiosis. Yang ni simbiosis ni ada berapa? Dia bilang ada 9 huruf kan? Tapi ada huruf yang berulang. Apa yang huruf berulang? S dengan I berulang kan? So S tu ada, ulangan dia ada 3 kali S. S. Ada 3 S. I tu ada 1, 2, 3. 3 I. Okay, kalau berulang, rumus dia macam ni. Dia berulang. Cikgu dah buat memula tadi, rumus dia berulang.
A, B, C tu bilangan ulangan je lah. Okay, kita letak atas tu 9, N kita 9 factorial bahagi dengan, okay, ni untuk S yang berulang, sebelah dia tu untuk I yang berulang. Kalau I tu berulang 2 kali, letak 2. Ni dua-dua tu 3 kali kan. So 3 factorial, 3 factorial. So dapatlah. Yang ni awak boleh guna calculator lah nak kira. 9 factorial bahagi 3 factorial bahagi 3 factorial lah. Okay. Tengok macam-macam perkataan ni. Yang cikgu rasa cikgu tak buat dalam nombor 1 tu. Nak buat nombor apa Okey, nombor 2 cikgu buat sikit. Terdapat 5 batang pen biru dan 3 batang pen merah dan sebuah bekas. Cari bilangan cara semua pen dapat disusun dengan satu baris. So, kita tengok je bilangan pen kita ada berapa. 5 tambah 3, 8. Kan? 8 factorial. Bahagi dengan ulangan. Ulangan tu bilangan pen biru dan bilangan pen merah. Pen biru dia 5. So, 5 factorial. Pen merah dia 3. So, 3 factorial ni. And then awak kira sahaja. Okay, rasa boleh buat dah tu. Boleh. Kita tengok nombor 4. Nanti awak buat lah. Kita tengok sikit nombor 4. Cari bilangan nombor ganjil dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6, 8. Dengan semua angka selain pada 3 muncul tepat 2 kali. Macam mana nak buat? Kita kena ada 4 ruang kosong lah. Bila nombor ganjil maksudnya yang duduk kat belakang ni, pilihan yang ada, kita ada 3, 4, 6, 8 kan? So, sebab dia nombor ganjil, so belakang tu kena nombor apa je? Belakang tu kena nombor 3 saja. Sebab yang lain tu nombor genap. Kan? Yang lain tak boleh masuk kat tempat belakang. 3 je boleh masuk. Okay. So, kat depan ni, dikata boleh muncul tepat 2 kali. Okay. Maksudnya, yang pertama ni, tengok. Satu, dua, tiga. Maksudnya, yang ni pun, ni ada, maksudnya, okay, maksudnya ni lah, maksudnya pilihan yang kita ada, 4 tu boleh muncul 2 kali. 6 tu boleh muncul 2 kali. 8 tu boleh muncul 2 kali. Cuma 3 je boleh muncul sekali je. So kita ada semua pilihan kita ada adalah kita nak susun ni 7 kan. 4, 5, 7. So 7 factorial. Okay, bahagi dengan, okay, yang nombor berulang ni 2. Ni pun berulang 2 factorial. Ni pun berulang 2 factorial. And then awak kira saja. Okay, yang ni adalah secaman yang kita dah masuk secaman tu. Secaman tu maksudnya ada nombor berulang lah. Okay, cikgu rasa cikgu berhenti sampai muka surat 127 tu je. So nanti cikgu nak suruh buat tu, okay, daripada 4.1 tak payahlah. 4.2 lah. 4.2 dia soalan pendek je kan. 4.2, 4.3, 4.4 buat semua je. Soalan pun pendek je tu. Kalau tak nak sains soalan, keluarkan maklumat je. Buat semua. 4.1, 4.2, 4.1 tak payah. 4.2, 4.3, 4.4. Okay. Buat je semua. Okay, ada soalan sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini. Panas ni, bilik awak tak panas ke?
Tak ada. Tak ada Okay. So kalau tak ada, sampai sini saja. Nanti boleh cikgu buka Google Classroom punya assignment tu, boleh hantar kat situ lah. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Okay, buat dalam buku nota biasa. Kalau awak ada masa lagi, bolehlah buat dalam buku buat buku biru kita tu, exercise tu. Tapi kalau tak ada, buat dalam buku teks ni pun tak apalah. Fahamkan dan buat Okay, setakat tu saja. Kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi dengan tasbih kafar dan soal as. Terima kasih semua kerana join Terima kasih Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.